orang yang menunggu di tepi jalan ni kalau ada kecemasan. Alright, bersama dengan saya hari ini, saya adalah nama saya Okey, nama saya Muhammad Fazlin. Okey, anda boleh panggil saya Lin kalau nak panggil saya. Okey, bersama dengan saya adalah dua tetamu, okey, iaitu Suhaili dan juga Imran lah. Ini adalah tetamu saya untuk hari ini sebab kita akan bincangkan tentang topik yang kurang awareness tetapi berlaku di mana-mana sahaja, especially dekat Malaysia ni lah. Okey, so apa yang kita nak bincangkan hari ni, kawan-kawan, guys semua kan, kita nak bincangkan tentang bystander effect. Pernah dengar ke tak dengar? Tak pernah ke dengar ke tak? Kita tak tahulah. Okey. Saya nak explainkan apa itu supaya anda dapat gambaran apa itu bystander effect. Okey. Alright, bystander effect macam saya kata, berlaku dekat mana-mana je. Okey, bystander effect ni adalah di mana situasi, okey, orang ramai, okey, dia nampak seseorang memerlukan pertolongan. Okey, tak kisah daripada segi apa pun, dia memerlukan pertolongan tapi tak ada seorang pun yang bagi pertolongan. Itu adalah bystander effect. Okey. Dan untuk pengetahuan, bystander effect ini adalah dia ada cerita di belakang tajuk ini. Okey. Di mana pada tahun 1964 tak silap saya, ni berlaku dekat luar negara sebab itu isu bystander effect ni dia jadi hangat pada tahun 90-an. Okey. So pada tahun 1964 ada seorang wanita ni bernama Genovese. Kalau tak silap saya lah, betulkan saya kat ruang komen kalau anda nampak ruang komen tu. Okey. Alright. So dia orang komen saya terpesona. Sabar kejap. Saya dah explain tentang dia punya sejarah tentang bystander effect ni. Okey. So wanita bernama Genovese ni dia dibunuh, okey, oleh seorang serial killer. Masalahnya dia dibunuh di tempat kejiranan, di mana bila dia dibunuh tu orang lain dengar dia minta tolong, orang lain dengar minta tolong semua tu kan. Dia minta tolong sebab kejiranan, okey. So orang lain minta tolong, orang lain tak tolong pun. Dia tengok. Orang lain semua tengok. Tengok je tak tahu. Tengok. Lepas tu bila orang lain tengok, orang lain buka lampu, orang lain lepas tu pembunuh tu pun dia sedar ada orang tengok, ada orang dengar perempuan minta tolong. Dia pun lari. Nak jadikan cerita, Siapa yang lari? Pembunuh tersebut. Pembunuh tu dia lari lah sebab ada orang nampak kan, orang minta tolong. So orang nampak dia tengah bunuh orang tu. So standard lah, pembunuh tu pun lari. But after 15 minutes tak ada orang pun tolong. Pembunuh tu datang balik. Datang balik. Ditikam lagi. Plus dia rogol. Dia mati macam itu sahaja. So timbullah isu bystander effect. Tambahan pula lagi So dekat sini dia berlaku di mana-mana saja, bukan dekat luar negara, dekat Malaysia pun lah. Macam saya kata, awareness kita sangat kurang tentang bystander effect, tapi dia berlaku dekat sekeliling kita. Jadi nak tanyalah, kita ada saudara Imran dan juga saudari Suhaili kan. Okey. Alright. Jadi pandangan Cik lah. Saya tanya pada Imran Pandangan Cik Imran kan tentang bystander effect. Saya rasa dah dapat idea apa itu bystander effect. So apa yang boleh dikatakan tentang bystander effect ni? Pandangan Imran. Okey, untuk bystander effect ni sebenarnya kalau yang Lin cerita tadi lah kan. Okey, kat luar negara berlaku perkara yang sangat ekstrim macam tu. Tapi dekat Malaysia ni saya tak pernah dengar lagi cerita yang agak ekstrim di mana orang dibunuh di kawasan perumahan. Okey, dah boleh lari, patah balik lagi, tikam, rogol pula lagi. Boleh balik macam tu je. Tak pernah dengar lagi lah dekat Malaysia. Tapi kalau bystander effect dekat Malaysia ni adalah dari segi orang suka tengok. Orang suka tengok Okey, so kalau macam kes dekat luar negara tu di mana diorang tak tengok pun, diorang tengok mungkin dari dalam rumah saja. Okey, dan diorang tak buat apa-apa. Tapi kalau dekat tu pun dalam sejarah tu pun dia dekat kawasan apartmen kan. So kejiranan dia apartmen. Jadi orang minta tolong kat bawah. Jadi kawasan apartmen tu diorang bila diorang dengar minta tolong, so diorang buka lampu, diorang tengok. So bila orang pembunuh tu sedar, diorang buka lampu, orang dengar. So dia pun lari lah. Tapi tak ada orang pun yang datang. So tak ada turun bagai lah. Tak ada langsung. Itulah yang jadi dibangkitkan isu ni. Sebab direportkan ada 37 orang saksi yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Dia menyaksikan tau. Tak ada apa pun. Jadi dekat situ itu daripada sudut pandangan Cik Imran lah. Sebab luar negara ni macam pembunuhan tu agak ekstrim lah. Dalam Malaysia ni kes pembunuhan tak adalah secara terang-terang. So tak adalah bystander yang untuk macam tu. Tapi kalau macam accident di tepi jalan,
Okey, yang menyebabkan jam. Okey, sebab apa? Sebab itu kira sebagai bystander jugalah. Orang tu tengok saja dan tak buat apa-apa. So kalau kita nampak orang injured ke, orang jatuh pengsan ke, dia orang tak buat apa-apa dalam Malaysia ni. So dia orang just apa dia orang buat? Dia orang nak more to viral. Exactly. So itu case yang lebih besar lah kot kalau dekat Malaysia bagi pendapat saya lah. Alright, tu daripada sudut pandangan Cik Imran. Apa tentang Cik Suhaili kita? Pun sebenarnya lebih kurang macam Imran jugalah kan. Okey. So dekat luar negara dia seperti di atas jugalah kan. So dekat luar negara ekstrim, lepas tu dekat Malaysia ni orang Malaysia prihatin sebenarnya. Tapi prihatin dia tu kadang-kadang tak membantu pun. Tapi bystander effect ni dia tak semestinya apa ni orang kata dia daripada banyak bentuk. Mungkin kalau kita fikir bystander effect ni di mana orang tu kemalangan, orang tak tolong. Tapi dia sebenarnya bukan setakat kemalangan, dia mungkin luas. Mungkin orang tepi jalan kan, orang tua nak melintas jalan. Betul tak? Orang tua dah memang struggle nak lintas jalan, tengok kiri kanan nampak ke tak nampak, lepas tu dia bongkok dengan tongkat ke. Itu pun kita pun rasa macam nak tolong ke tak tolong kan, betul tak? Itu pun boleh juga jadi bystander effect. Betul tak? Dia tak semestinya daripada sudut kemalangan, pembunuhan. Semua untuk orang yang suka menengok sajalah kalau dalam apa-apa keadaan pun. So daripada pendapat Cik Suhaili, ada tambahan kalau pandangan, apa pandangan tentang bystander effect ni? Dia of course lah dia tak bagus, betul tak? So macam mana? Macam tu lah sebab Dahsyat Rembo yalah sebab pandangannya. Juga lah lebih macam tu. Sangat simple. Simple tapi padat guys. Ingat simple dan padat. Okey. Okey. So saya pun tak tahu topik ni memang orang kata macam kurang awareness So tak banyak yang kita banyak bincangkan. Jadi kita akan buat macam simple tapi padat. Okey, ingat Alright. Jadi seterusnya kita bincang tentang bystander effect ni kan. Okey. Saya nak tanyalah pendapat anda berdua tentang faktor. Kenapa orang ramai, contohlah kita ambil apa-apa saja situasi kemalangan ke orang mungkin orang kat tepi jalan kereta rosak. Betul tak? Kereta rosak. Tapi orang memang ada. Tapi tak ada seorang pun yang bertindak. Jadi apa faktor yang menyebabkan bystander effect ni? Kenapa tak ada orang pun yang nak menolong, yang nak take the first step tu? Apa faktor utamalah rasanya? Rasa takut kot. Takut apa? Kan takut lah kan, kalau macam saya kan, saya perempuan. Mana tahu orang-orang tu buat sakit laki kan. Buat sakit. Pula lah. Laki ke perempuan? Perempuan. Saya perempuan. Okay. So mana tahu saya perempuan lah. Okay. Alright. So mana tahu macam orang tu buat sakit kan. So macam kalau kita seorang je perempuan nak tolong, tiba-tiba dia buat something kat kita kan. So macam kita fikir jugalah nak tolong ke tak, kalau macam ada orang ramai macam tu, mungkin baru kita nak tolong lah kot. Macam tu. Itu daripada pandangan seorang perempuan. Saya lelaki. Saya lelaki. Apa rasa pandangan Cik Imran? Yang ini dia kata utamanya lah keselamatan lah. Panjang pokok cerita dia lah. Fear, takut, betul tak? Orang tu mana atau acah-acah pengsan nak bagi sebatan. Itu daripada sudut pandangan perempuan. Kalau Imran dalam situasi tersebut kan, so apa yang jadi faktor tu yang menyebabkan orang tak nak? Kalau nak cakap pasal faktor-faktor bystander ni yang ramai tak buat apa-apa, salah satunya adalah keselamatan lah. Mungkin perempuan dia takut untuk nak membantu sesiapa pun lah. Mungkin yang dalam kesusahan tu lelaki ataupun perempuan, tapi sama juga. Sebab apa, ada juga kadang-kadang sindiket. Sindiket di mana dia orang buat kereta rosak je. So bila kita datang tolong, masa itulah perempuan tu kena ragut ke, dicolik ke dan sebagainya. Itu satu faktor keselamatan. Satu lagi mungkin disebabkan faktor masa juga. Masa? Faktor masa. Contohnya ada kereta masa ke masa? Masa. Bukan masa. Time. Bukan masa lah. Time. Faktor masa. Bukan masa. Okey. So masa ni sebagai contohnya, orang bekerja daripada 9 pagi sampai 6 petang sebagai contoh kan. So bila kita berhadapan dengan waktu yang macam tu, pagi-pagi kita dah hadap jam. Rushing. Pagi-pagi dah hadap jam, ada kereta rosak. Yes. Dia bagi solution lah. Solution dia keluar awal lah. Dah rushing kan? Saya tak habis cerita ni sebenarnya. Tak apa lah. Awal-awal dah kena judge lah. So bila kita dah tak ada masa macam tu kan. So maksudnya bila kita dah duduk dalam jam, seseorang tu nak balik rumah cepat dan keadaan stres. So dia tak fikir pasal orang lain lah.
Itu juga salah satu faktor. Faktor. Alright. Okey, so salah satu faktor di mana mungkin dia nak rushing nak balik jumpa family dan sebagainya. So selain daripada keselamatan dan juga time masa bukan masa MASA okey, timing alright. Juga mungkin berkaitan dengan insecurity lah. Insecure. Sama juga dengan keselamatan tadi. Okey, insecurity mostly besarnya adalah keselamatan seseorang tu lah. Tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Mungkin dia fikir juga bahaya. Mungkin bahaya untuk kita tolong orang ni. Lebih kurang macam tu lah. Daripada dua pihak, tak semestinya perempuan kan. So lelaki pun boleh jadi target juga. Nak cakap pasal faktor dia, banyak lah faktor dia. Kenapa orang tak nak tolong kan. Tapi saya rasa dua tu adalah major lah. Keselamatan dan juga faktor. Okay. Timing. Okey, alright. Itu daripada sudut pandangan Cik Imran lah. Okey, jadi mungkin daripada segi masa, okey, ketakutan. Dan takut bagi rawatan juga kot. Kalau salah, kena Betul. surat ni macam mana? Betul. Kalau contoh kemalangan, betul tak? Kemalangan. Takut daripada segi, okey, orang tu, okey, orang ramai ni. Kau tengok orang ramai tu tak ada seorang bertindak, kau pun bertindak. Tapi bila kau bertindak nak selamatkan orang, contohnya cedera kan. So nak betulkan ada yang patah ke kan. So betul ke teknik aku ni kan? Betul ke teknik aku ni? Nanti kadang ada family member kata apa ni, sekarang zaman dah viral, betul tak? Sekarang ni zaman teknologi. So apa-apa pun orang akan rakam, apa-apa pun orang mesti akan rakam. Jadi adakah benda macam ni boleh jadikan faktor besar juga sebenarnya? Orang takut nak tolong sebab orang sekeliling. Boleh jadilah. And takut juga kalau kita tolong orang, lepas tu orang ingat kita yang langgar dia ke apa ke. Padahal kita nak tolong je. Salah tafsir pula dah. Salah tafsir pula. Macam-macam pula. Macam Lin awal-awal judging tadi lah. Betul. Lalu dia salah tafsir sebenarnya. Okay, mungkin tak adalah sampai macam tu kan. Tapi orang ramai pun mempengaruhi jugalah tindak seseorang tu untuk bertindak. Okey. Seperti yang kalau apa yang saya tengok, ada juga sebab bystander effect ni memang start daripada isu yang kes pembunuhan tu dia dah start meluas, tapi pada peredaran zaman dia makan masa. Jadi orang dah banyak lupa. Jadi tapi at the same time ada juga researcher pengkaji. So diorang kaji bystander effect ni. Okey, so diorang buatlah survey, diorang buat berlakon sakit kat tengah jalan, diorang tengok ada tak orang yang respon. Jadi based on survey daripada diorang lah, mostly survey, memang tak ada orang yang bertindak apa-apa. Ini reality. Ini memang reality. Tak kisah, dia macam-macam survey lah. Kalau anda tengok dekat mana-mana yang diorang buat artikel ke apa, tak kisah orang tu just berlakon sakit kaki ke ataupun dia terjatuh ke, just berlakon kemalangan simple pun, memang tak ada orang akan bertindak. Okey, cuma persoalan dekat sini, macam mana agaknya kita nak prevent ataupun nak bagi kesedaran dekat orang awam ni, nak bagi kita, sebab apa? Dia sebenarnya dia memerlukan satu orang je untuk bertindak, maka yang lain akan ikut. Betul tak? Kalau apa yang kita faham kan. So apa yang boleh menyebabkan apa prevent lah, apa prevention yang kita boleh buat untuk kita tak jadi dalam golongan bystander semata-mata? Apa pandangan Cik Imran? Apa yang Cik Imran lah, tak ada orang lain lagi. Macam mana kita nak elakkan untuk jadi macam tu adalah by educating lah. Kita kena educate orang tu lah. Okey, kalau dia tak nak sebagai contohnya tak nak selamatkan orang tu dengan apa-apa pertolongan cemas ke apa ke, dia juga boleh hanya activate emergency number, tak ada masalah. It's as that simple. Okey, sebab apa, kalau kita call pun nombor emergency, itu dah membantu dah sebenarnya. Okey, walaupun kita duduk dekat situ sahaja. Okey, contoh kereta rosak, kita bolehlah tolong call towing dan sebagainya, itu juga kira membantu. Macam Lin cakap, mungkin kita tak yakin sebab ramai orang tengok. Nak bagi bantuan dekat orang ke, nak bagi mungkin kaki patah ke dan sebagainya, kita tak berani nak sentuh orang tu kan. Tapi kalau kita activate emergency number pun, itu dah kira pertolongan dah sebenarnya. Okey. Itu yang semampu lah yang kita boleh. Mungkin kita tak yakin dengan diri kita, tapi kita tahu ada ada professional. Yes, ada sikit lah kita membantu dekat situ, walaupun kita macam berdiri saja dan angkat phone saja kan. Tapi benda tu sebenarnya mainkan peranan yang agak penting. Betul. Which is activate emergency number lah. Itu daripada sudut Imran. Cik Zuhaili, apa pendapat? Macam mana kita nak prevent benda macam ni? Benda yang bystander macam ni kan, nampak orang duk tengok je kan.
Jujurnya kita semua pun lah ada situasi macam ni, betul tak? Kita nampak lagi-lagi macam Cik Imran kata lah, bagi satu senario di mana apa ni, orang kemalangan tepi jalan ke apa, kita tengok je kan, sebab macam masa tu, timing masa, masa tu nak balik kan, nak balik dah rushing, tak kisah nak pergi kerja ke nak balik ke. Jadi percaya cakap saya, kita semua memang boleh relate dengan benda ni sebenarnya. Sebab cumanya awareness kita tu kurang sangat. Okey, cuma sebab tak ada orang tu yang bertindak. Okey. So pendapat daripada Puan Suhaili, Cik ke Puan, antara dua je. Su pun boleh. Su pun boleh. Tengok dia filter Okey, saya kenal lelaki awak, tak apa. Okey. So prevention daripada pihak Suhaili. Mungkin Imran tadi ada kata tentang education, bantu paling kurang pun activate emergency. Kalau Suhaili, prevent macam mana? Macam mana kita nak tingkatkan kesedaran ni? Saya rasa benda ni start daripada kita dulu kot. Okey kan. So kita kena start daripada kita dulu. So kita kena ada saya start dari saya, Imran, lepas tu Fazlin, lepas tu dan lain-lain lagi lah. Gitu. So start daripada kita dulu. So kita kena ada keberanian lah. Okey, first kali untuk call ke, untuk tolong mangsa tu. Lepas tu kita ajak orang ramai lah. Apa semua tu lah. So rasanya daripada kita dulu. So kalau kita tak start benda ni, so orang takkan ikut. Okay. So kalau macam contoh nak tolong orang, so kita macam ajak, jom ramai-ramai tolong dia ke, tolong yang mana mampu je lah. Lebih kurang macam tu. Okay, alright. Thank you. Okay, alright. Itu tentang daripada sudut pandangan Cik Suhaili kita. Okay, jadi macam saya kata juga, apa yang saya kata tadi? Saya lupa dah. Yang penting dia bukan encik lah. Su. Okay, so macam yang saya kata tadi awal-awal, di mana kita boleh relate. Kita semua benda ni kita semua boleh relate sebenarnya. Okay, kita antara nak bertindak ataupun tidak. Mesti pernah lalui. Okay, so saya difahamkan Suhaili ni, Su ni adalah seorang paramedik dulu. Dulu ada seorang paramedik. Tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan kita punya podcast hari ini, background check yang saya sendiri personally tahu tentang dia. Okey. Suhaili ni adalah seorang paramedik dululah. Okey. So berdasarkan pengalaman Suhaili, dia macam daripada sudut profesional kan, sebagai seorang paramedik, bila respon kes mesti dah macam-macam respon kes kan. So bila sampai dekat tempat kecemasan, ada tak orang kata bystander effect ni berlaku bila ketika Cik respon kes? Ada bila sampai tu memang ada orang tu cuba dah tolong ke, ataupun memang tengok je, rakam ke? Dia macam mana benda ni, ada yang tolong, ada yang tak tolong. So dia banyak situasi. Ada yang tolong macam just macam tolong simple je. So ada yang tak tolong langsung, just tengok. Lepas tu bertanya apa jadi? Saya pun tak tahulah, Cik. Macam tu. So macam simple jawapan dia. Simple jawapan dia. So macam macam mana ni? So ramailah. So orang Malaysia ni dia okey, dia prihatin, tapi Prihatin dia takkan tempat. Mungkin dia tak ada awareness lah kot pasal benda-benda ni. Dia nak ada dekat situ, cuma dia tak tahulah nak buat apa. Tapi dia buat apa kat situ, nak ada kat situ. Saya tak tahu. Dia jangan tanya saya. Okay. Alright, okay. So lebih kurang macam tu. So ada yang saya pergi respon kes, ada yang tolong, so ada yang tak tolong. So payah nak cakap lah, di pelbagai situasi benda ni. Betul lah. Macam orang kata kan, bila tak ada seorang bertindak, memang takkan ada siapa yang bertindak. Betul. Jadi tapi bila seseorang tu bertindak, orang yang sekeliling tu akan mempengaruhi orang yang bertindak tu. Maksudnya macam, yelah, betul ke apa yang kau buat ni? Mana kau belajar benda ni? Kau siapa? Betul tak? Jadi benda tu boleh buatkan orang jadi takut untuk kita bertindak. Jadi itulah, kita punya awareness tentang bystander effect ni sangat-sangatlah kurang. Walaupun macam Imran katalah, paling-paling pun call kecemasan dah cukup bagus lah. Itu pun dah kira kita prihatin dengan orang tersebut. Okay, so itu berdasarkan pengalaman Su lah. Okay, ada yang tolong, ada yang tak. Ada yang tolong simple. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Ada yang tahu lebih, tolong lebih. Itu daripada experience lah. Imran ada experience ke? Ataupun ada pernah nampak ke kan, orang accident ke, orang terjatuh lah, paling at least pun orang terjatuh ke, orang tolong lintaskan jalan ke, pernah tengok ke, atau pada experience sendiri? Biasanya saya tengok kat cerita je lah. Okay. Kalau nak membantu orang yang lintas jalan, orang tua nak lintas jalan ke, banyak-banyak dekat cerita, movie memang banyak.
Seorang Jadi, terjatuh ke apa, kawan jatuh. Kawan jatuh, diri sendiri jatuh pun pernah juga. Okey. Jadi contohlah kalau dekat sekolah. Dulu masa kat sekolah biasalah budak-budak lelaki nakal-nakal main-main kan. Tak setuju. Oh. Okay. Judging lagi. Tak apalah, dia judging lagi ya. Memang kuat judging lah host hari ni. Okey. So macam contohnya saya pernah ada experience di mana masa sekolah rendah kita biasa okeylah bukan awak lah tapi biasanya budak lelaki ni dia ganas, bukanlah ganas, dia suka bermain Nakal lah. Dia nakal. So kita pun main dekat longkang. Cik Imran pun nakal juga dulu Saya biasa-biasa je. Okey. Biasa-biasa gitu. Okey, alright. So kalau dekat sekolah saya, depan tu ada longkang yang besar. So longkang yang besar untuk senang, bukanlah senang turun sebenarnya, untuk banjir ke apa dan sebagainya lah. Okey, tapi longkang tu mudah untuk diakses oleh budak-budak. Jadi tempat tu jadi tempat permainan. Alright. Permainan budak nakal. Permainan budak untuk turun ke bawah, main lari, bukan gelongsor lah. Dia main lari macam boleh jadi Spiderman. Sebab dia punya tu macam boleh melekat. So kita kena naik macam Spiderman dan sebagainya. Seronok sikit lah. Okay. So throwback sikit okay, throwback sikit je. So masa tu ada kawan saya dia terjatuh. Terjatuh, berdarah gigi, pipi, serik sebagainya, kaki dia dan sebagainya lah. So masa tu saya jadi bystander yang tidak bagus lah. Apa yang saya buat hampir nak gelak lah. Tapi sebab dia menangis, so kita tak boleh nak gelak. So kita tengok je. Padahal kita yang bermain dengan dia sekali. So kita tengok dan kita tak tahu nak buat apa. Okay, so kita tak tahu nak buat apa. So bystander ni bagi saya, kalau bystander yang bagus, dia boleh ubahkan situasi tu kepada situasi yang bagus. Tapi kalau bystander yang tidak bagus, yang memberikan efek negatif, dia akan lagi terukkan keadaan tersebut. Okey, sebagai contohnya saya yang bystander yang tak bagus tadilah. Tapi masa tu saya punya ilmu tentang benda-benda ni semua kurang lah. Sebab kita pun tak ada awareness pasal benda tu. Tapi sekarang ni apa yang saya boleh nampak adalah contoh bystander yang bagus. Apabila dia ada situasi kecemasan, dia boleh membantu dengan at least call nombor kecemasan tu, at least ada step yang positif. Tapi sebagai contohnya bystander yang negatif ni, apabila dia sampai tempat tu dia nak jadi bystander, tapi apa yang dia buat adalah dia akan on video dan viralkan. Benda tu akan jadi negatif lah. Okey, dia kepada mangsa punya family dan sebagainya. Tapi saya tak banyak sangat experience macam Lin tanya tadi. Cuma itu sedikit throwback cerita yang mungkin anda nak tahulah, mungkin. Okey, just sharing sikit. Okey, Thank you Encik Imran. Saya ada pasal ni kan sharing kan. Saya ada benda lah, saya teringat throwback juga masa sekolah throwback. dulu kan. Memang suka throwback kan. Banyak masa lagi teruskan lagi. Alright. Okay, so masa saya sekolah dululah. Lepas tu kita orang petang-petang ada kawat kan. Saya dulu kadet polis. Saya berkawat. Ya betul. Paramedik. Macam semua benda lah saya buat. Yes. Lepas tu budak kadet saya ni dia main-main tau. Sebab sekolah saya berbukit dulu. So dia main-main, dia jatuh. Lepas tu apa jadi, tiba-tiba datang kat saya, tangan dia dah macam ni. Tangan dia long life. Saya macam tanya kenapa ni? Saya pegang-pegang, lepas dia kata sakit. Apa semua tu kan. Saya macam marahlah dia. Korang pergi main kat mana apa semua ni kan. Tiba-tiba marah orang pula. Marah orang yang sakit. Marah orang sakit pula. Bukan sakit sekali, 2 kali. Sakit hati juga. Sakit hati juga kan. Lepas tu tengok tangan dia macam betul-betul patah kan. So apa yang saya buat masa tu, saya pun tak tahulah kenapa saya tak pergi beritahu cikgu. Saya terus call ambulance. Okey, dahsyat. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya pergi call ambulance. So saya cakap dengan 999 tu. Lepas tu ambulance tak lama lepas tu datang. Alright. So cikgu semua tak tahu lagi advance lagi advance. Saya tak tahu kenapa saya macam efektif sebab nampak tangan dia betul-betul dah ni kan, dah long line macam tu kan. So kita macam terlalu takut lah tengok tangan dia, terlalu takut apa semua. Bystander yang kan. Bagus lah. So nampak tak contoh bystander bagus dengannya? Bystander. Itu saya sebenarnya. Jangan jadi saya. Okey. Jangan jadi ni. Okey, tak guna. Yang ni berguna. Okey, alright. Jadi betul, tapi tindakan yang bagus lah. Orang kata sebab polis kan. Aku polis, aku call je lah ambulance kan. Padahal masa tu cikgu sekolah. Kadet. Bukan polis, kadet. Kadet. Jadi cuma tindakan dia sebab sekolah kan. Maksudnya dia terskip satu step lah. Dia patutnya bagi tahu cikgu dulu kan. Bagi cikgu bawa. Advance juga step dia tu. Panik. Nampak tangan dia dah. Panik pun 999. Sangat dahsyat. Patutlah dia membesar jadi paramedik. Okey. Okay, inspired.
Okay, alright. Jadi itu je kita punya sesi untuk hari ini. Tak banyak soalan pun tentang bystander. Dah habis, Alhamdulillah. Banyak cerita throwback je sebenarnya pasal sekolah ni. Okay, saya tak nak share banyak lah. Okay, jadi itu je lah yang apa yang kita nak cuba sampaikan untuk kita punya topik pada hari ini adalah awareness tentang bystander effect ni. Macam yang saya katakan tentang sejarah di belakang tajuk bystander effect ni. Sangat-sangat orang kata kejam. Orang kata kejam sebab apa, dalam kajian ataupun dalam research dikatakan 37 orang yang menyaksikan pembunuhan tanpa membuat apa-apa. So dah timbullah isu ni. So bila timbul isu ni dalam peredaran zaman dia berkurang. Jadi kuranglah kesedaran dan kuranglah tindakan. Okey, apa yang diperlukan hanyalah tindakan oleh satu orang sahaja untuk kita bertindak. Okey, apabila satu orang tu bertindak dengan niat yang betul untuk menolong, maka yang lain pun semua akan bertindak untuk menolong sama-sama. Itu sajalah. Okey, itu saja untuk kita punya soalan satu. Nak tanyalah, adakah bystander effect ni sama dengan macam kalau ada orang yang macam pekis kenderaan? Kan kalau macam kita dengar suami isteri bergaduh ke, ada orang kena dera ke, so kita dengar tapi kita buat tak dengar, macam tu. So adakah itu dikira bystander effect juga? Boleh dikatakan. Okay, saya tak kata directly sama, cuma konsep dia sama. Dia macam satu topik yang besar lah. Kalau bystander ni macam-macam jenis kes kan. Betul. Bystander effect ni macam saya kata, dia bukan kemalangan saja. Dia sama juga kalau orang tu perlukan pertolongan nak tukar bateri, orang lain tengok kan, orang lain tengok, dia boleh tolong. Sebab dia apa? Berdasarkan kajian, orang ni bila dia orang dah buat kajian tu kan, macam saya kata buat survey kan. So bila dia orang dah buat survey, dia orang interview tau orang tersebut. Contohnya dia orang berlakon sakit kaki. Okey, orang tu pun dia tengok dia lalu je. Lepas tu dia kejar orang tu, dia tanya orang kenapa tak tolong. So, apa yang kebanyakan jawapan ni adalah mungkin ada orang akan tolong. Mungkin. Sebab apa? Contoh kan, kita kemalangan. Of course kan ada orang ramai, betul tak? So, orang tu memang dah cedera. So, kita ada ramai. Betul tak? Kita ada ramai. So, aku tolong tak apa kot, mungkin ada orang lain nak tolong. Faham tak? Itu yang mendatangkan, sebab orang ramai, jadi mungkin orang lain akan tolong. Tak apalah, aku tak tolong pun tak apa, mungkin orang lain nak tolong. Mostly jawapan mereka adalah beranggapan, aku tak tolong tak apa, mungkin akan ada orang lain yang tolong. Sebab tu macam saya kata, tindakan hanyalah daripada satu orang sahaja pun dah cukup. Okey, tindakan tersebut yang penting lah. Okey, macam Suhaili kata, yes, kalau pendapat personal saya, itu boleh dikategorikan juga kalau berlaku kat gaduh ke kan. Okey, pukul anak, pukul bini ke. Okey, pukul laki ke? Pukul laki. Pukul laki. Tak kisahlah. Okey. Abdominal pula. Apa kata? Violence tu, domestic violence tu. Okey. Domestic violence tu dia bukan pada perempuan saja, di lelaki juga. Alright, so kita tamatkan kita punya episod 4 tentang bystander effect ni. Nantikan episod yang kelima guys. Kelima guys. Okey, kelima. Okey, tentang topik yang lebih menarik. Sekian, terima kasih. Itu saja. Bye bye guys. Alright.